أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام، شيء لله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan, berbahagia Fadil Tuan Imam kita, Tuan Haji Abidin, seluruh ahli jawatan kuasa dan kepimpinan bagi Masjid Taman Keladi, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, guru-guru, cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia serta izinnya dapat sama-sama pada malam ini kita berada di dalam majlis ilmu dalam kuliah maghrib. Moga-moga keberadaan kita ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita niat i'tikaf di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, kuliah jemputan maghrib pada malam ni saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 6 bentuk tipu daya. 6 bentuk tipu daya. Pada malam ni tuan-tuan, kita akan petik daripada kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Kata Yahya bin Mu'az rahimahullahu ta'ala, min a'zami al-ightirar indi, ada beberapa tipu daya terbesar dalam mengharapkan rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, malam ni kita nak bicara 6 perkara yang ia merupakan tipu daya terbesar dalam hidup kita. Kita nak suluh, kita nak tengok, kita nak renung, kita nak hayati dalam-dalam. Dalam diri kita ni ada tak 3 perkara ni? Ada tak 6 perkara ni?
Kalau ada 6 perkara ni, maka kita kena perbaiki diri kita, kita kena buat pembetulan sebab kita sedang ditipu. Tuan-tuan. Yang pertama adalah at-tamadi fi dhunubi ala raja'il afwi min ghairi nadamatin. Yang pertama adalah sengaja melakukan dosa dengan harapan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi penyesalan. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang kehidupan dunia ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni kita tengok dalam kehidupan dunia ni banyak berlaku skamer. Banyak berlaku skamer tuan-tuan. Daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Daripada orang yang paling tidak ada darjat, tidak ada pangkat, sampai orang paling besar sekali. Ni tak sebut, tak tertuju kepada siapa-siapa lah tuan-tuan. Ni secara umum. Kadang orang ni tuan-tuan, dia bukan layak pun terima zakat, tapi isi jugalah borang zakat, tak layak terima. Tuan-tuan, ni saya berkawan dengan orang-orang zakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak terjah pi tengok sampai ketua, sampai kematilah duk terima zakat tu. Padahal kaya melana dah. Di peringkat awal dulu memang dia susah. Lepas tu dia dah terima zakat dan dia pun ada jalan untuk dia nak naikkan ekonomi diri dan keluarga dia, dan dia buat, dia lalu jalan tu. Bertahun-tahun terima duit zakat, bertahun-tahun terima bantuan. Sebenarnya dia tak layak dah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah juga sampai ke sebesar-besar jawatan tuan-tuan. Kadang kita ni nak beli satu-satu benda, kita markup harga tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita declare dengan company kita, dengan jabatan kita, sekian-sekian harga. Kita dah kautim dengan orang sebelah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Allahu Akbar. Sampailah ni tuan-tuan, kalau kita tengok satu gambar, satu video orang sekian-sekian, kita nampak depan kita, takkan dia kot yang buat benda tu. Takkan dia kot. Kita tengok maksiat yang dia buat, ataupun dia duduk satu tempat yang begitu begini, kita tengok dalam video tu, takkan dia buat. Kita kata takkan dia tak buat, ni video ada ni. Tuan-tuan, zaman lah tuan-tuan, mereka boleh buat ni, orang kata scammer ni. Tambah zaman lah, zaman AI. Hak duk cakap tuan-tuan, kadang pemimpin besar-besar ni, dia cakap, pegang mikrofon, cakap, berpidato, rupa-rupanya bukan dia. Mereka buah keset dalam badan robot tuan-tuan, lepas tu mereka pakai topeng, keluar jalan macam tu. Tu dia. Orang pergi ke sana, dia pergi ke sini. Zaman lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau semua benda ni tak ada sekalipun, dunia ni memang dah scam dah tuan-tuan. Dunia ni sendiri memang dah scam dah, memang dah banyak, memang dah scammer dah tuan-tuan. Allah sebut wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ni melainkan dia adalah tipu daya saja. Penuh dengan tipu daya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duk rasa macam bila kita makan tu kenyang, kita kenyang lah. Rupanya bila kita kenyang, kenyang tu bukan betul pun tuan-tuan. Kenyang tu bukan betul pun. Sekali dia turun, dia lapar balik lah. Kita duk rasa dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita cari dunia ni, kita dapat dunia, kita hidup senang, kita bahagia. Rupanya dapat dunia, duit banyak lagi, hidup tak tenang. Begitulah kehidupan dunia, kata Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Yang kata dunia ni tak lain tak bukan melainkan lahwun. Dia adalah tipu daya, wa la'ib, permainan. Dunia tu sendiri pun tuan-tuan, dia tak betul pun. Dia macam satu permainan dan penuh dengan tipu daya tuan-tuan. Tuan-tuan,
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita nak tengok pada malam ni ada 6 tipu daya terbesar yang ada dalam diri setiap dari kalangan kita ni. Yang pertama tuan-tuan adalah orang yang sengaja melakukan dosa dan dia harap dia akan diampunkan Allah. Dia sengaja buat dosa. Bila orang tanya dia pasal apa buat dosa, tak apa, Allah Maha Pengampun. Ada satu orang tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tukar jantina dia. Orang tanya dia, tak tahu ke kata salah ni? Dia kata, saya tahu. Lepas tu, tak takut Allah murka? Tak apa, Allah Maha Pengampun, kata dia. Saya pernah tengok ada satu orang semayang tak betul. Semayang tak betul. Semayang dia ni tuan-tuan, semayang dia pakai seluar. Dia pakai seluar, dia pakai baju t-shirt. Bila dia semayang, berdiri tak apalah. Bila dia rokok, terkeluar belakang tu, baju tu terangkat. Lalulah, terbukalah di bahagian aurat dia. Bila dia sujud, lagilah tuan-tuan nampak dengan satu lorong menuju kejayaan. Nampak. Habis bagi salam, saya tegur abang, abang semayang macam ni tak sah ni, nampak aurat, tang-tang nampak aurat ni. Saya pun tegur dia. Dia kata apa? Tak apa, jangan risau, Allah Maha Pengampun. Patut dia semayang balik, tapi tak, Allah Maha Pengampun. Lah hati saya pengampun pada otak. Ni orang yang buat dosa dengan sengaja, lepas tu dia kata tak apa, Allah Maha Pengampun. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala ni tuan-tuan, kalau dia hisap sungguh. Kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena tahu ada dosa yang kita buat ni, yang mana dosa tu bagi kita kecil, tapi di sisi Allah besar. Berapa ramai orang duk ingat kata dosa yang dia duk buat selama ni tu dosa kecil, sebenarnya dosa besar. Bila dosa ni besar tuan-tuan, kita kena taubat setiap satu dosa, bukan boleh borong. Kadang kita kata, ya Allah ampunkan seluruh dosa saya. Mana boleh gitu? Dosa besar ni dia kena sebut, ya Allah, saya melakukan maksiat mata saya pada hari sekian-sekian. Wahai Allah, aku menyesal dan aku memohon keampunan. Kena sebut satu dosa tu. Lepas tu sebut pula dosa kedua. Wahai Allah, saya melakukan dosa besar, saya melakukan dosa kemaluan saya, ampunkan saya bertaubat. Kena sebut dosa tu dosa besar. Tuan-tuan, musibah kita ni, bila kita duk rasa macam dosa yang kita buat tu masih kecil lagi, sebenarnya dah pun besar di sisi Allah. Tuan-tuan, dosa kecil ni bila-bila masa sahaja boleh jadi dosa besar. Bila-bila masa saja. Contoh dosa kecil apa dia? Banyaklah. Membazir, buang masa, buat benda lara, tengok benda haram. Selama mana tak beristimna, tak berzina, tengok benda haram tu, itu dosa kecil. Tapi boleh jadi besar tak? Boleh. Bila dosa kecil jadi dosa besar tuan-tuan? Bila kita buat secara berterusan. Setiap hari buat benda lara, jadi dosa besar. Benda lara, buang masa ni tuan-tuan, dia dosa kecil. Tuan-tuan, ataupun kita melakukan pembaziran, dosa kecil, tapi kalau buat tiap-tiap hari dia jadi dosa besar. Kena taubat ni, ya Allah, saya banyak masa saya buang dengan perkara dunia. Kena sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila lagi dosa kecil bertukar jadi dosa besar tuan-tuan, iaitu bila mana dilakukan oleh seorang alim. Satu orang ustaz buat dosa. Dosa tu memang dosa kecil, tapi bila dia buat jadi dosa besar, sebab dia akan jadi ikutan dan dia jadi contoh kepada orang awam. Bila lagi dosa kecil jadi dosa besar tuan-tuan? Bila dia buat secara terang-terangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila lagi dosa kecil jadi dosa besar tuan-tuan? Bila mana dia buat dosa tu, dia anggap dosa tu dosa kecil. Dapat tak tuan-tuan?
Berapa banyak dosa hak kita buat, kita doa saya tak apa kot, dah pun besar di sisi Allah. Sebab kita kata tu dosa kecil, kita anggap dia kecil. Tuan-tuan, tu tak kira lagi ni dalam dalaman kita ni. Dalaman kita ni dia ada perasaan ujub, kita hidup dalam kekayaan dulu, kita hidup dengan pangkat-pangkat besar dulu. Sampai ke tua tuan-tuan duk berasa macam orang duk sanjung, dia lagi orang duk mulia, dia lagi nak sentiasa dimuliakan. Tu orang panggil sombong, takabur. Dosa besar tuan-tuan takabur ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga dia panggil syirik khafi, benda-benda maksiat tersembunyi dalam hati ni. Kebanyakan dosa besar. Hak tu kita takut. Jadi kadang benda tu kecil saja, kita tak boleh pandang benda tu kecil. Nabi abang, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin aw biwajhin taliqin. Janganlah kamu pandang kecil kebaikan, sekalipun kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, senyum melihat saudara kamu. Tuan-tuan, senyum ni dia kesan dia besar, walaupun perbuatan tu simple ya. Tak perlu pun kita nak kena ada ayat sembahyang senyum ni. Tak perlu pun kita nak kena pakai jubah serban, nak kena menghadap kiblat, nak kena duduk dalam masjid. Duduk tepi jalan senyum. Tapi kalau kita tak amal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita anggap benda tu benda kecil. Tuan-tuan cuba bayangkan, kesan senyum ni besar tak besar? Kalau contohlah saya lalu tuan-tuan lah, tiba-tiba tuan-tuan semua buat muka ketat saja, saya pun akan tanya diri saya, aku buat dosa apa kat sini kan? Saya main ni nak pergi kuliah aja, tapi pasal apa orang pakat marah kat saya, contoh. Tapi kalau kita lalu orang senyum, Assalamualaikum Ustaz, sila, kan kita rasa macam oh seronok lah main sini, kesan tu. Kalau kita satu orang berusia, tiba-tiba lalu satu kawasan, budak-budak semua buat muka marah, tak senyum, kita pun rasa budak-budak ni kurang ajarnya. Kalaulah budak-budak lalu, kita orang berusia sikit, kita orang masjid, budak muda lalu, kita buat muka ketat saja, sudah tentu dia akan menjauhi kita. Tuan-tuan, Nabi kata jangan pandang remeh senyum ni, jangan pandang remeh. Nabi cerita kepada kita ada satu orang tuan-tuan masuk syurga sebab benda kecil yang dia buat saja. Dia lalu satu jalan tuan-tuan, dia tengok ada satu pohon, satu ranting terkeluar di jalan. Orang ni dia kepok buang. Tu saja. Dia bukan nak kena berempah pulas sangat dah buat kebaikan, kepok buang. Sebab mengganggu orang. Kata Nabi, masuk syurga. Masuk syurga. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Aku melihat satu orang lelaki ni bermundar-mandir, berulang-alik dalam syurga kerana dia melihat ada satu ranting di jalan, dia kepak, dia buang, maka Allah jadikan dia sebagai penghuni syurga. Tak tahu tuan-tuan. Kecil ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala setelah dia meninggal dunia, Imam Ghazali meninggal dunia tuan-tuan, ada orang mimpi jumpa dia. Orang tanya dekat dia, wahai Tuan Imam, apa yang Allah berikan kepadamu? Tuan-tuan, dalam mimpi itu Imam Ghazali kata, Allah mengampunkan seluruh dosa-dosaku. Orang ni beranggapan bahawasanya Imam Ghazali ni diampunkan Allah kerana dia mengarang kitab banyak, dia banyak mendidik masyarakat, dia banyak berpuasa, banyak beribadah. Dia duk sangka yang tu. Orang tu tanya, apakah sebab Allah ampunkan Tuan? Kata dia, kerana satu hari saya menulis kitab. Bila saya menulis kitab, tiba-tiba ada seekor lalat terbang singgah di dakwat pen saya. Bila saya nak tulis, dia singgah betul-betul dekat mata pen tu. Saya nak tulis, saya berhenti sekejap. Apa salahnya kalau aku biarkan lalat ni kenyang dulu? Tak salah kan? Moga-moga ada saham pahala di sisi Allah. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali, asbab
perbuatan itu Allah ampunkan saya, bukan perbuatan, bukan amalanku yang lain. Tuan-tuan, hak kita tengok kecil tu tak tahu lagi kecil. Hak kita tengok besar tu betul ke besar? Hak kita tengok amalan tu besar tu, hak kita duk main masjid pi mai ni, betul ke hak tu besar? Betul ke hak tu besar di sisi Allah? Tak tahu. Tak tahu, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang lelaki, tuan-tuan, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Bani Israel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dia ni dalam kitab Tanbihul Muhtarin sebut beribadah 70 tahun, tak makan, tak tidur, bahkan tak berteduh. 70 tahun tak makan, tak minum, tak tidur, tak berteduh, tuan-tuan, tak berteduh. Satu masa tu, bila dia mati, orang mimpi jumpa dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 70 tahun ibadah dia tu. Orang tanya dia, ma fa'alallahu bika? Apa yang telah Allah lakukan kepadamu, wahai fulan? Katanya, hasabani. Allah hitung, Allah hisab, Allah audit semua perbuatan saya. Allah tak lepas satu pun. Kata dia, thumma ghafarali. Kemudian Allah ampunkan seluruh dosa saya. Kulla dzambin, semua dosa yang saya buat Allah ampunkan. Illa udan khallaltu bihi asnani. Kata dia, satu dosa Tuhan tak ampun, iaitu dosa satu kayu, kata dia. Satu kayu. Ada satu hari tu dia pergi ke hutan. Bila dia pergi ke hutan, dia punya gigi dia tu macam lepas makan, dia ada macam lekat sikit kat gigi kan. Dia duk tarik dengan tangan tak keluar, duk tarik dengan jari tak keluar. Dia nak kena cari macam kayu kecil halus, dan dia tengok ada kayu tu, dia pun kepok lah ambil hak halus tu. Dia colek gigi dia. Lepas tu turun lah makanan tu dia buang lah. Dia buat balik kerja dia. Dia kata satu hari tu saya buat lagu tu lah. Rupanya saya tak minta izin dekat tuan tu. Pokok dia tu banyak, saya ambil sikit halus saja kayu tu, saya tak minta izin. Kata dia, itu menyebabkan Allah tahan saya, hisab saya, tak ampunkan saya sampai sekarang ni. Hak kita duk buat banyak-banyak tu, tak tahu Tuhan anggap banyak ke sikit ke. Hak kita buat sikit tu, hak tu boleh jadi besar, tak tahu. Tuan-tuan, di Mekah ada satu terusan air namanya Ain Zubaidah. Ain Zubaidah ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibuat oleh isteri Harun Ar-Rasyid, namanya Zubaidah. Dia buat terusan ni. Dia buat terusan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jemaah haji gunakan air minum tu, sebab dia bila pergi buat haji, dia tengok jemaah haji ni kekurangan air. Sampai ada jemaah haji yang sakit-sakit, ada yang tua sampai tahap meninggal sebab tak ada air tak cukup. Dia guna duit poket dia, tuan-tuan, sebab dia sebelum kahwin dengan khalifah lagi, memang dia orang kaya. Sebab dia ni adalah usahawan, keluarga dia pun kaya. Dengan duit poket yang dia ada, tuan-tuan, dia keluarkan dan dia buat terusan air tu, upah kontraktor semua buat terusan air ni, digunakan oleh jemaah haji selama 700 tahun. 700 tahun. Bila dia mati, tuan-tuan, orang mimpi jumpa dia. Orang tanya, wahai Zubaidah, apa yang Allah buat pada kamu? Kata dia, Allah berikan kepada saya syurga. Orang tu tanyalah, adakah disebabkan amalan kamu buat terusan air tu? Kata dia, tidak. Kita ingat masuk syurga sebab tu. 700 tahun, tuan-tuan, jemaah haji ni berwuduk, mandi dan minum daripada air tu, pahala pi dekat dia, tapi Tuhan tak pandang pun nak tu. Lepas tu sebab apa? Kata dia, kerana satu hari tu saya sedang
berseronok dengan, kita panggil apa? Bidadari lah dalam istana dia kan. Kita panggil apa? Bidadari ya? Dayang dalam istana. Dayang ni menyanyilah, bersyairlah tuan-tuan. Bila sedang bersyair bernyanyi tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba dengar laungan azan. Allahu Akbar. Dia dengar laungan. Saya tak mau buat azan betul, orang kata insya masuk dah. Dengarlah laungan azan. Bila dengar laungan azan, dia bagi tahu, saya bagi arahan kepada semua dayang-dayang, berhenti sekejap, semua jawab azan, kita hormati azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kata dia, itulah amalan yang menyebabkan saya dimasukkan ke dalam syurga. Tuan-tuan, sekecil-kecil amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Tipu daya yang banyak kita termakan ni tuan-tuan. Yang pertama adalah seorang tu melakukan dosa, dia harap dan dia sengaja buat dosa, dan dia sebut Allah Maha Pengampun. Tuan-tuan, Allah Maha Pengampun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni seolah-olah pemainkan Tuhan pula. Kan? Pemain Tuhan tak bagi buat, dia buat yang tu. Maksud dia kata tak apa, Tuhan Maha Pengampun. Kita tuan-tuan, bila kita nak istighfar dan taubat, kita kena hadirkan dulu rasa menyesal. Tu kata ulama, kalau kita istighfar ataupun kita bertaubat, munajat taubat dalam keadaan tidak ada rasa menyesal, tuan-tuan, kita buat dua dosa. Yang pertama adalah dosa kita atas maksiat yang kita dah buat selama ni. Yang kedua adalah maksiat kita tak bercakap betul dengan Allah. Kita kata, wahai Allah, ampunkan dosa saya. Hati kita tak ada menyesal, seolah-olah saya minta ampun dan saya nak buat lagi maksiat tu. Tuan-tuan faham tak? Maksiat ni ataupun taubat ni, kita kena ada menyesal, berazam untuk tidak ulangi lagi benda maksiat tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga tuan-tuan, an-nadamu, menyesal, meninggalkan maksiat, berazam tak ulangi lagi. Tapi kalau orang tu tak ada menyesal, seolah-olah dia niat nak ulangi lagi. Dia minta ampun dan dia nak ulangi lagi tuan-tuan. Macam mana? Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina. Tu yang pertama, orang yang sengaja melakukan maksiat dan dia merasakan bahawa dia dengan harapan dia akan diampunkan oleh Allah, tanpa dia ada penyesalan atas maksiat tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, wa taqawwu'u al-qurbi minallahi ta'ala bighairi ta'atin. Rasa dekat dengan Allah tetapi tidak melakukan ketaatan kepadanya. Hal ni dia merasa tu wali, dia merasa dia orang soleh, dia merasa dia orang baik, dia merasa dia orang bertakwa. Tapi kalau tengok balik amalan yang dia buat, tak padan tuan-tuan, tak padan. Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang bijak, orang yang cerdik ialah orang yang banyak muhasabah diri. Cukup sekadar tu kah? Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia buat amalan untuk menghadapi hari kematian. Wal ajizu, orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tertipu, man atba'a nafsahu hawa, dia suka ikut hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, tapi dia mencita-citakan dia ada kurniaan di sisi Allah, dia akan jadi orang yang disayangi Allah, tapi ikut nafsu. Hak nafsu nak dia buat. Tapi dia nak kedudukan di sisi Allah. Macam mana? Hang ni hamba nafsu, bukan hamba Allah. Tuan-tuan, Allah sebut afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau melihat orang yang mengikuti hawa nafsunya? Maknanya dia menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan. Yang nafsu dia nak, yang nafsu dia perintahkan, yang nafsu dia ajak untuk dia buat, dia buat. Tapi hak Tuhan suruh dia tak buat. Tuan-tuan,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok tuan-tuan, kita ni nak masuk syurga atas jalan apa? Atas jalan apa? Atas jalan ilmu ke tuan-tuan? Kuliah maghrib kita mai, kadang kita tak mai. Kuliah sehari satu kuliah saja, atas jalan ilmu ke? Ulama dulu Imam Nawawi sehari 12 kuliah ni nak masuk syurga dengan atas jalan ilmu. 12 ilmu, 12 kuliah dia hadir. Kalau tuan-tuan 12 kuliah ni, kita mula kuliah maghrib, kuliah isyak, pukul 4 petang esok baru habis. Kuliah maghrib dah 1 jam dah. Kuliah isyak 1 jam lagi dah. Dekat nak subuh baru boleh dapat 5 kuliah. Tuan-tuan, nak masuk syurga atas jalan ilmu ke? Tak tahulah muhasabah tuan-tuan. Nak masuk syurga atas jalan apa? Jalan puasa. Puasa banyak sangat ke kita? Atas jalan apa? Atas jalan baca Quran. Ulama dulu baca Quran sekurang-kurang di kalangan salafus soleh ni sehari 10 juzuk. Kita 10 muka surat pun bebai dah. Tuan-tuan, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan buat kebaikan tu pun kita masih bermain-main. Maaf tuan-tuan, bermain-main. Kita main kuliah memang alhamdulillah main kuliah, tapi kita pun kadang ngantuk, tersengguk. Kita main masjid bukan tak main masjid, main, tapi kita pun tersengguk, lena lah. Kita main khutbah pun sama. Kita main qiyamul lail pun sama. Atas jalan mana kita nak ambil jalan ke syurga ni tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita tengok tuan-tuan tidur ni pun dia ada banyak pecahan juga. Saya petik daripada Hasyiatul Jamal ala Syarihil Minhaj. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil naumul ghaflah. Ghaflah maksud apa? Lalai, ni ghaflah betul ya. Ghaflah apa? Ghaflah, naumul ghaflah, tidur yang lalai. Tidur yang lalai ni adalah yang tidur dalam majlis ilmu, tidur dalam majlis zikir. Pakat celak dah nampak. Saja usik-usik sikit. Tu dia. Tidur dalam majlis ilmu dia panggil naumul ghaflah. Dah lah kuliah sehari satu, lena pula lah. Yang kedua, naumus syaqawah. Syaqawah ni tuan-tuan, celaka. Syaqawah ni celaka. Tidur celaka. Bila tidur celaka? Bukan salah tidur, tapi waktu tidur tak kena. Naumus syaqawah, tidur celaka, iaitu tidur dalam solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidur dalam solat, semayang telena. Ni kalau ada ni memang celakui orang kata tuan. Semayang sembah Tuhan lena tu lah. Beratlah. Allahu akbar. Yang ketiga tuan-tuan, dia panggil naumul la'nah. La'nah ni laknat. Tidur tu, tidur kena laknat. Allahumma salli ala sayyidina, iaitu tidur waktu subuh. Orang bangun sembahyang subuh, dia bangun subuh juga, tapi subuh dia nesar. Kalau gajah pukul 8, dia pukul 11. Ni panggil naumu al-la'nah, tidur laknat. Yang keempat tuan-tuan, naumul uqubah. Tidur uqubah ni akibat. Uqubah ataupun siksaan, balasan, dia panggil balasan. Yang ni tidur ni adalah tidur selepas waktu subuh. Habis main subuh, cari tilam, cari bantal lena. Ni dia ada akibat yang buruk yang akan dia kena lah. Kesihatan dia, rezeki dia, mental dia tak berapa okey. Nak tidur lepas tu, lepas dah naik matahari sembahyang duha, okey boleh kalau nak tidur. Yang kelima, naumur rahah, tidur rehat. Tidur hak betul lah orang kata. Tidur ar-rahah, tidur yang mendapat kerehatan yang cukup, iaitu tidur sebelum waktu zuhur. Yang keenam, naumur rahmah, tidur rahmat. Siapa tidur waktu ni kena pada waktu dia dan dia mendapat rahmat, iaitu tidur selepas waktu isyak. Kalau Nabi Muhammad tu tidur selepas waktu isyak, betul ya tuan-tuan?
Lepas isyak ni Nabi tak buat apa, Nabi tidur. Nabi tak suka bercakap, tak suka menyembang dah lepas isyak ni. Yang ketujuh, naumul hasarah, tidur penyesalan, iaitu tidur pada malam Jumaat. Menjadi musik saya malam ni tuan pakat celek tau. Lawak tuan-tuan. Baik. Naumul hasarah, tidur penyesalan. Malam Jumaat ni patut kita banyak buat ibadat, kita tidur sampai subuh. Tuan-tuan, nak hafal kata apa? Begitulah kita ni tuan-tuan. Betul kata Allah, wal asri, manusia ni demi masa benak-benak berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Tuan-tuan, sebab kita ni banyak perkara kebaikan yang kita terhalang mendapat kebaikan atas sebab diri kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tentu yang kedua, rasa kita dekat dengan Allah. Sebenarnya kita tak buat pun ketaatan yang sepatutnya kita buat untuk dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menanti kenikmatan akhirat, namun di dunia dia menyemai benih-benih api neraka. Kalau tanya nak masuk syurga, no. Kan, kalau tanya nak jumpa Nabi Muhammad ke, no. Kalau tanya nak dapat syafaat Nabi Muhammad ke, no. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi sedekah kita berkira, tapi selawat kita berkira, nak bagi masa untuk Allah kita berkira, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu yang ketiga. Kita nak kenikmatan akhirat ni. Bila cerita pasal syurga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak masuk syurga. Tapi kita selalu mengikuti apa yang dikehendaki oleh nafsu dan syaitan. Sebab tu Nabi sebut huffatil jannatu bil makarih. Syurga dihiasi dengan benda-benda yang tak disenangi nafsu. Wa huffatil jannatu bis syahawat. Dan syurga dihiasi dengan apa yang menyeronokkan nafsu. Syurga dihiasi dengan perkara yang tak disukai nafsu. Neraka dihiasi dengan perkara yang menyeronokkan nafsu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak masuk syurga ni tuan-tuan bukan senang. Nabi kata wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Ketahuilah bahawasanya syurga dapat dimasuki daripada bawah mata pedang. Maknanya kena berjihad. Bukan mudah kita nak. Sampai bila mana Sayyidina Abu Bakar baca ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah nak beli jiwa orang beriman ni, Allah nak bayar dengan syurga. Sayyidina Abu Bakar kata, siapalah saya? Tuhan nak beli saya ni, ada apa pada saya? Tuhan nak bagi syurga, nak ganti saya dengan syurga. Apa yang ada pada saya? Sebab apa? Sebab nak masuk syurga ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan senang. Dan kenikmatan yang ada di dalam syurga itu adalah kenikmatan yang hebat-hebat dan luar biasa, yang maha kekal, yang sangat kekal. Dan yang keempat tuan-tuan, sikit lagi, yang keempat adalah menginginkan berada di tempat orang-orang yang taat namun selalu melakukan kemaksiatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita teringin tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak diberikan doa yang mustajab. Kita teringin tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak diberikan kelebihan-kelebihan dan kurniaan seperti Allah beri pada orang-orang soleh. Tuan-tuan, ada orang soleh yang kadang mimpi jumpa dengan Rasulullah. Ada orang soleh yang tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah berikan ketenangan hati kepadanya, rezeki yang cukup, qanaah. Tapi kita sendiri pun tak menjalani jalan mereka. Kita banyak buat maksiat. Ini dipanggil perkara yang keempat, yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang disebut sebagai tipu daya bagi orang-orang ni. Kita berada dalam tipu daya tersebut. Yang kelima, menanti pahala tanpa melakukan amal saleh. Tuan-tuan, kita nak pahala macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi kita segan nak beramal. Sebab itu tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawasanya al-ilmu bila amal
junun. Orang yang ada ilmu tapi tak beramal, ini orang gila tuan-tuan. Sebab ilmu ni tujuannya adalah untuk beramal. Kalau kita beli kereta, kereta ni adalah untuk memandu, tuan-tuan. Tapi kalau kita beli kereta, kita guna kereta tadi untuk kita buat hotel, kita masak dalam kereta, tu panggil orang yang tak waras. Yang keenam tuan-tuan, berangan-angan mendapat rahmat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan bersifat melampau ataupun ceroboh. Dia teringin nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi dia tak mampu untuk dia nak tahan diri dia daripada bersikap dengan sifat-sifat yang buruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak rahmat Allah tapi dia tergesa-gesa. Tuan-tuan, kita tak boleh. Kita nak dapat sesuatu kurniaan Allah, kita kena sabar, kita kena tenang, kita kena buat satu istiqamah, maka barulah Allah akan kurniakan kebaikan tersebut kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu sahaja dulu kuliah maghrib jemputan pada malam ni. Moga-moga pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan kelemahan daripada saya, hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Andainya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, terlajak kata, moga-moga Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.